masterclass kita hari ini. So, sesi hari ini kita akan cakap tentang mengharungi cabaran. Dia akan disampaikan oleh Puan Nirmala. Puan Nirmala adalah dari AKPK ya. Baik, sedikit tentang etika penggunaan Zoom kita pada hari ini. Kita minta cikgu-cikgu mute jika cikgu tidak bercakap. Kemudian mungkin kita boleh buat ini sama macam pertemuan bersemuka. Jadi kita pasangkan video. Kita nak tengok siapa kawan-kawan kita kat dalam kelas ni yang ada dari jauh. Biasanya kalau tak ada event-event apa tak ada nak nampak muka kan. Mungkin inilah peluang dia untuk kita kenal siapa kawan-kawan kita dalam sesi ini. Dan sertai aktiviti dengan aktif ya. Cikgu jangan malu-malu. Kalau ada soalan terus tanya dekat chat. Jangan malu-malu ya. Baik. Kongsikan pengalaman anda menghadiri masterclass ini di media sosial. Cikgu boleh gunakan hashtag Guru Celik Kewangan dan hashtag Masterclass AKPK dan tag kami di Fun for Life dan juga Arus Academy. Instagram ada, Facebook pun ada. Jadi kami menggalakkanlah cikgu untuk kongsi pengalaman masterclass cikgu dengan kawan-kawan yang lain hari ini supaya kita boleh ajak ramai-ramai lagi kawan-kawan lain untuk dapat manfaat dari perkongsian pakar-pakar industri kewangan kita insyaAllah. Jadi fokus kita hari ini apa? Fokus kita hari ini ialah pengurusan kewangan dan kredit. Jadi cikgu boleh ajukan soalan cikgu melalui ruangan chat sepanjang sesi bengkel. Okay, kami akan cuba jawab dalam sesi Q&A nanti. Kita akan buat Q&A di hujung sesi. Tapi cikgu jangan simpan ya soalan. Kalau ada soalan dia terus tanya dekat chat. Terus type dekat chat je. Nanti rakan saya, Farhana, akan kumpul soalan-soalan cikgu untuk kita ajukan kepada Puan Nirmala nanti. Just make sure lah yang soalan cikgu tu dalam lingkungan topik yang kita bincangkan hari ni. Kalau tanya Puan Nirmala tentang saham ke, tiba-tiba tanya tentang sekolah ke, mungkin tak boleh nak jawab lah. Okey? Baik. Kita kongsi sedikit agenda apa yang akan berlaku kejap lagi. Jadi kita ada sesi bengkel bahagian 1 selama 40 minit di mana kita akan kenali isu kewangan dan juga kita akan terokai pengurusan aliran tunai. Kemudian kita akan rehat selama 5 minit. Kemudian kita sambung lagi dengan bahagian 2 selama 40 minit lagi tentang pengurusan hutang dan juga kita nak tahu apa perkhidmatan-perkhidmatan yang disediakan oleh AKPK ni. Kemudian sesi Q&A. Jadi jangan lupa kalau teringat je ada soalan terus type dekat chat supaya Farhana boleh pick up soalan cikgu. Jadi Puan Nirmala boleh jawab masa kita punya sesi Q&A dalam pukul 11.35 minit nanti. Kemudian di hujung nanti kita akan adakan sedikit penutup dan kita akan isi borang maklum balas untuk sesi hari ini dan kita akan tutup dengan sesi bergambar beramai-ramai. Baik, tanpa melengahkan masa lagi, kami nak jemput kita punya master hari ini, Puan Nirmala dari AKPK. Silakan Puan Nirmala. Okey, terima kasih Atika. Thank you so much. Selamat pagi kepada semua cikgu-cikgu. Hari ini cikgu pula yang dengar kelas kan. Everyday cikgu conduct kelas. So hari ini cikgu pula yang dengar kelas. So thank you so much to Arus Academy. Thank you for this opportunity. Terima kasih. Thank you for having me daripada AKPK. Saya rasa semua cikgu pasti kenal AKPK kan sebab last year saya rasa semua cikgu ada mengikuti Hemah Bicara Hemat Belanja online tu. Memang saya rasa ramai cikgu mengikuti kursus yang sekejap tu dan kami pun banyak pernah buat program dengan cikgu-cikgu . So thank you so much for this opportunity. So seperti yang Atika bagi tahu our program hari ini ialah sesi 2 jam yang berkaitan dengan mengharungi cabaran, mengikuti pengurusan kewangan di waktu krisis begini. Walaupun kita ingatkan krisis ni akan beransur baik last year, tapi tiba-tiba dikejutkan dengan tahun ni pula. Yes, betul. Cikgu Aiching pernah jemput untuk pengurusan di sekolah. Memang banyaklah, saya rasa di seluruh Malaysia sebab kami ada cawangan di seluruh Malaysia di mana memang
cawangan kami pun saya rasa di banyak negeri pun pernah buat di sekolah, dan kami memang suka. Sebab yang saya suka sangat ya dengan semua, selain daripada program lain yang kami buat ya dengan workplace dan sebagainya, semasa kami buat yang program online ni, Hemah Bicara dengan cikgu-cikgu tu, the best thing is kami terjumpa video yang cikgu buat sendiri. Ada cikgu, diorang buat sendiri video tu, mengajar cikgu-cikgu lain macam mana nak login. So the initiative was so overwhelming, boleh dikatakan that kami memang we didn't expect. It's like totally macam an own initiative untuk membantu yang lain supaya mereka belajar. So that's kelebihan cikgu ya. Mengajar tu dia tak fokus pada kelas je. Anywhere pun dia nak mengajar. So we are so happy ya. So diharap dengan perkongsian saya hari ini dan pengikutan cikgu semua dalam the whole series ni ya, cikgu dapatlah ya memberi sedikit all this knowledge back to the students, sebab pengurusan kewangan ni menjadi satu elemen yang sangat penting lah dalam hidup ni. It's a life skill, kemahiran hidup yang sangat-sangat perlu disebabkan dengan cabaran-cabaran yang ada. Ya, Cikgu Nordin ya, kami kenal juga. Okey, saya akan kirim salam dekat Cikgu Nordin ya. Okey, so jadi what we saw ya, after saya dah kerja dekat AKPK ni, tahun ke-12 saya bekerja kat AKPK. Sebelum saya masuk AKPK, saya bekerja di bank. Di bank selama 9 tahun. So almost 20 plus years dah lah. Working experience dekat finance industry, tak bergerak daripada finance industry. Cuma apa yang saya pernah lihat lah di awal saya masuk AKPK, masa tu saya sebenarnya banyak buat untuk kaunseling kewangan lah. Memang kami berjumpa dengan mereka yang ada masalah keberhutangan tinggi. Kami berjumpa dan kami akan cari penstrukturan semula bagi mereka supaya mereka mampu bayar dan tidaklah sampai ke tindakan undang-undang yang lanjut ya. Dan saya pernah lihat ramai ya yang bergaji tinggi yang bergaji daripada 1,000 sebulan, sehinggalah saya pernah jumpa yang bergaji RM30,000 sebulan pun saya pernah jumpa datang ke AKPK. Dan of course dengan gaji yang tinggi tu, hutang dia pun lebih tinggilah. Saya pernah jumpa my client, my own record lah, yang saya jumpa paling tinggi 1.5 juta jumlah hutang dia, bukan termasuk hutang rumah tau. Kalau hutang rumah tak apa, kita boleh fikirlah kalau beli rumah berjuta kan mesti ada hutang pun berjuta. Cuma yang ni semua hutang yang tak ada cagaran, maksudnya unsecured loan, macam personal loan, pinjaman peribadi, kad kredit ya. Just personal loan dengan kad kredit semuanya berjumlah 1.5 million ya. And then semuanya dia buat sebenarnya untuk business. Dia rolling untuk business. Dia cuba untuk business, tak ada cash and then sangkut. Okay, dan saya pernah jumpa juga CEO syarikat besar lifestyle. Ya, dia sebab sangkut dengan lifestyle yang nak cater pada lifestyle yang tinggi kan. So jadi hutang tak terjaga. So it doesn't mean, that's why apa yang saya nak tekankan, ianya bukan bergantung kepada berapa yang kita dapat ya, tetapi bergantung kepada cara kita uruskan apa yang kita dapat. Itu yang lebih penting. We really need to know how to manage what we get daripada kita just say, sebab the normal way bila ada situasi kewangan yang let's say we are stuck kan. Cuma the best solution yang kita akan fikirkan macam ni lah. Kalau saya dapat RM1,000 lebih, mesti confirm semua masalah saya hilang. Dan bila katakan dapat RM1,000 tu, masalah tak hilang. Masalah bertambah pula. Ya? So jadi, we have noticed this issue is, that's why kami rasa pengurusan kewangan untuk diajar macam mana nak mengurus kewangan tu menjadi sangat penting ya. And bila kami lihat saya pernah lihat ya doktor yang muda datang and disebabkan lifestyle. Sebab doktor dia mula je gaji dia tinggi sikit kan. So disebabkan lifestyle. Dan
saya pernah lihat ramai cikgu-cikgu muda pun datang. Semuanya sangkut pinjaman. Rasanya pinjaman apa yang mereka sangkut? Cikgu-cikgu tahu kan? Selalunya yang saya jumpa lah cikgu-cikgu muda ni semua dia sangkut pinjaman apa rasanya? Kereta. Of course kereta satu benda yang semua orang nak beli kan. At the first go Cikgu Mazrina cakap. Apa lagi? Peribadi. Betul Cikgu Aicing. Dia memang ramai yang sangkut pinjaman peribadi. Ya, sebab pada mulanya dia senang kan yang kerja kerajaan ni senang nak ambil pinjaman peribadi daripada bank-bank pilihan ramai itu. So dia yang dia ambil pinjaman peribadi, kad kredit pun ada. Tapi saya tak sebut nama bank tapi dah disebut sana, bukan saya. Dia kata bank pilihan ramai. Tapi memang pinjaman peribadi ni sangat digunakan dan yang sedihnya saya pernah jumpa seorang cikgu tu, dia ambil pinjaman peribadi bukan untuk diri dia, dia ambil untuk pasangan dia, pasangan belum kahwin tapi her boyfriend dia ambil sebab pasangan dia ni nak buat business, want to start business ya. And then banyak dia ambil sampai RM30,000 ya. Lepas tu that guy hilang. The guy hilang, dia sangkut dengan pinjaman yang sebegitu tinggi. So that's why we want to also ensure cikgu-cikgu yang dah berpengalaman ni cubalah tengok-tengok ya. The young ones sometimes they don't realise yang consequences pinjaman ni walaupun kita ambil untuk orang lain, tetapi sekiranya pinjaman tu di atas nama kita, there is no issue, there is no question, tak ada apa yang boleh dikatakan sebab bank nampak nama kita. So you cannot explain anything. Sama macam kereta juga, sama macam kad kredit. Kalau kita biarkan orang lain guna, we cannot tell the bank saya tak guna, saya tak nak bayar sebab nama kita. Okay. Yes, no to personal. No, I'm not against loan. I am not against loan. Kita akan lihat juga apa faktor yang kita perlu lihat sekiranya kita ingin ambil sesuatu pinjaman ya. So that pinjaman tak salah ya. Cuma cara yang kita nak gunakan pinjaman tu itu yang penting ya. So itu yang kita nak lihat. Nampak slide ya? Saya dah mula share slide, nampak ya? Nampak. Alright. Okay. Cun ya. Alright. So jadi bila kita lihat pada AKPK lah, saya bagi serba sedikit apa yang kami buat bagi yang masih tak kenal kita. So kami anak syarikat Bank Negara Malaysia ditubuhkan tahun 2006. Memang misi kami ingin perlu membantulah isi rumah dan sekarang ni kami membantu SME juga. Baru-baru ni dulu isi rumah je kami bantu, tapi sekarang ni SME juga disebabkan pandemik tahun lalu lebih ramai SME memerlukan bantuan ya. So, jadi kami memberikan bantuan dari segi pengurusan kredit ya, program pengurusan kredit. Itulah AKPK famous. Kalau orang kata AKPK apa? AKPK hutang. AKPK hutang kan. Okay, we are not that. Sebab itu memang main yang kami buat the main thing yang kami buat. Cuma we have the main thing is memang kami buat penstrukturan semula. Mereka yang banyak dah ada isu keberhutangan, dia datang kepada AKPK dan AKPK akan berhubung dengan pihak institusi kewangan untuk mendapatkan satu struktur pembayaran yang peminjam mampu bayar dan bank setuju terima. So itu tugas utama kami lah memang kami buat. Dan begitu juga untuk SME sekarang. Kami akan berbincang dengan institusi kewangan yang mereka berhutang, cuba dapatkan satu struktur yang dia mampu bayar. Sebab akhirnya kami nak dia bayar pinjaman tu dengan boleh, supaya dapat mengelakkan tindakan-tindakan undang-undang yang lebih lanjut sampai ke bankruptcy ke tak nak. Kami nak elakkan semua. So itu program pengurusan kredit. So untuk sampai ke program pengurusan kredit, kami kena buat counselling dululah. Itu yang perkhidmatan advisory kami, khidmat nasihat kami. Kami kena bagilah advice ni supaya dapat lihat ya. Lepas tu bila pada asas penubuhan kami lihat memang program dan sebagainya tu penting.
Lepas tu kami selalu buat tinjauan dengan klien kami. Pada awalnya kami tanya, kenapa kenapa jadinya masalah ni? Kenapa dah boleh sampai tak boleh bayar? Apa sebabnya? Lebih daripada 50% mengatakan mereka menghadapi masalah keberhutang ni disebabkan tiada perancangan kewangan. Mereka tak merancang, mereka tak melihat kepada berapa yang dia kena ambil dan sebagainya. So jadi itu yang kami rasa ya, berapa yang bank bagi tak semestinya itu yang kita mampu. So this gap of knowledge tu tak ada dekat people, ada gap ni. Itu yang sebabnya kita wujudkan pendidikan kewangan pula, sebab kami rasa kita boleh mencegah. Yang belah fikir ada dua part, satu mencegah, satu mengubati. So kita nak cuba mencegah lebih ramai, then boleh betul. Akhirnya kami berharap yang mencegah tu tak sampai ke sini supaya kami boleh tutup yang mengubati ni. So kami boleh hilang. That's the success. So lebih ramai boleh selamat ya. So that is the main thing lah. So dan kami juga pernah buat banyak tinjauan ya di kalangan isi rumah ya, dan realiti yang kita lihat juga sekarang ni, especially waktu pandemik ni, kita lihat lebih ramai yang bunuh diri. It was so sad ya. Saya pun ada seorang kenalan lah, sebab kami kan bekerja rapat dengan media dan sebagainya. So saya pernah kenal seorang budak ni, dia muda, dia production line lah. Selalu bila saya pergi media tu, dia orang akan tegur dan sebagainya. Hari tu terbaca yang dia bunuh diri, gantung diri dekat in a hotel room, dia gantung diri. Itu pun terkejut, you know, because like I met him like maybe a few months back in a production sebelum PMCO waktu tu. Lepas tu terbaca, saya pun terkejut. Tanyalah kawan dia kenapa, apa jadi kan. Rupanya memang sangkut hutang terlalu banyak tu, dia tak tahu nak buat apa. Umur dia tu ni I think 30 plus. And the sad thing, dia buat one last video mengatakan situasi dia tu. Yeah, so it's like, and dia kata dia he was trying into the film lah, cuba buat some production and everything. Dan disebabkan tu dia meminjam dan sebagainya. And then you know lah, EMCO production, the media industry, entertainment industry, teruk kena hit ya, sebab mereka tak boleh shoot, tak boleh buat apa, production tak boleh keluar ya. Tapi duit dah pinjam kan, so they were stuck. And then diorang tak dapat payment diorang dan sebagainya. So he was stuck. So it was so sad, so sad. And the sad thing is, saya dengar diorang cakap in the hotel room, they were doing the last discussion, then dia hantar semua kawan dia tu keluar, and then dia kata tak apa, dia akan kemaskan dan dia akan check up. Lepas semua orang dah keluar, dah balik, he decided on this. Until the next day, diorang terjumpa, dia gantung kat kipas. So I felt so bad because this is someone we know, and then many more yang kita baca kan. So itulah kita nak, kalau boleh pengurusan kewangan ni boleh membawa to that kind of stress level ya. So itu yang sebabnya kita nak mengharungi cabaran 2021 ni, which we thought 2022, we hope mengharungi cabaran 2021 ni dapat diatasi ya. We are going better ya. Sebab saya suka this thing, mengeluh hanya akan membuatkan our life more difficult lah ya. Tertekan, rather than we keep complaining, we should actually be thankful that kita boleh mengatasi isu ni, and then kita boleh membawa kepada, so we have to be like really thankful for what we have, and supaya kita dapatlah membawa kita kepada jalan kemudahannya. So if you feel stressed now, ada tak yang di kalangan stres, tak boleh juga. This one kita ada formula 4T ni, 4T. Kalau terasa stres, ni bukan kami reka-reka ya, kami dapat daripada pakar psikiatrik ya, daripada HUKM, dia bagi kami formula 4T. Sebab kan bila nak fikir tentang kewangan je kan stres, ya? Bila nak fikir tentang money je kita rasa stres. So before kita nak menguruskan before kita we should have a very calm mind, peaceful mind and things like that. So yang 4T ni, let's say we are at that moment tu, we are stressed, thinking what to do next, tak tahu nak manage money ni macam mana next kan. So kita tangguh dulu benda tu. It's okay, take a break. Tu yang kita kata first T dia, tangguh. Lepas tu
kita akan tarik nafas, take deep breath. Yang ini kan, whatever stress situation you are, the best way to come out is taking deep breath, kan, tarik nafas. So, tarik nafas yang kita guna formula 5, 4, 3, 2, 1. Ya. And then the next key is memang berterima kasih. Let's be thankful for everything. So, dah tarik nafas tu, dah lega tu, then kita berterima kasih. We tend to thank for everything that we have. Ya. And then minda tu dah tenang sikit. Try, because I've tried this and it works. Sebab, let me tell you lah, you tak guna kita belajar teori aja, but we cannot control our mind because the emotion and the apa yang kita buat ni lebih bergantung kepada emosi kita, ya, daripada the knowledge. Our emotion can over control the knowledge. So we have to always be calm. We have to kena selalu tenang dalam membuat keputusan kewangan, ya. So always have this calm situation bila nak lihat kewangan tu, ya. So is everybody calm now? All okay? Hari ni semua tenang? Semua tenang? Cikgu-cikgu semua tenang? Tenang, bagus, tenang. Okay, so if anything terasa stress, we go back to the 40, ya. Alright. Okay, so apa ni? 7 langkah dalam mengharungi cabaran. So now kita masuk kepada kewangan kita, ya. So dalam waktu ni, ya, or if you know, mungkin we know a lot of people yang ada isu hutang, ada isu kewangan, or even if you don't have pun tak apa, we use this method. Kita kena guna one method ni yang we call the 7 langkah ke arah kewangan, kesejahteraan kewangan, ya, ke arah perbaikan kewangan, betterment to our money dan sebagainya. The first step, kita kena kenal sumber pendapatan. We need to know dari mana kita dapat duit. What is our main income? Sebab whatever money yang kita nak lihat, nak bina kekayaan, nak melabur ke dan sebagainya, semuanya bermula dengan duit yang kita ada. It's the cash management that we have. It starts off from here. Kita tak boleh lari. Ini basic. Apalah puan, kita dah lama tahulah aktif pasif tu apa, you may be thinking, but this is the basic. Saya kena mula balik. Aktif, pasif, ya. So aktif, duit yang kita kerja, kita dapat gaji. So this aktif. Pasif pula, kita tak bekerja. But the duit bekerja untuk kita. Duit ni bekerja untuk kita. So lebih kepada pulangan daripada pelaburan kita. Semua pelaburan, katakan ada pelaburan share ke, saham ke, ada pelaburan beli rumah disewakan, so sewa yang diterima itu pasif. So ini yang kita kena kenal, dari mana kita dapat duit dan apa duit kita, ya. And then so bila kita dah kenal dari mana, atau ada di kalangan yang menerima bantuan ke sekarang atau apa-apa lagi, so kita kena kenal. We need to know exactly how much, ya, kita terima. Itu yang aktif. Lepas tu kita utamakan perbelanjaan penting. So perbelanjaan ni bila kita, itu pendapatan. So bila sampai ke perbelanjaan, kita ada 3 jenis perbelanjaan. Kita kategorikan. Kenapa kita kategorikan? Supaya kita boleh bagi keutamaan. So bila kita lihat pada perbelanjaan, selalunya kita ada tetap, berubah-ubah, budi bicara. So tetap maksudnya macam perbelanjaan di mana perbelanjaan anda tu setiap bulan sama je jumlahnya. Macam bayar hutang, bayar sewa rumah ke, bayar katakan tuition anak ke, yuran pendidikan yang tetap setiap bulan yang anda gunakan. Ya, so itu tetap. Okay. Bila kita sampai ke berubah-ubah pula, ini pun yes, insurans bulanan, betul Cikgu Aceng, ya, insurans bulanan. Okay. Bila kita sampai kepada berubah-ubah ni lebih kepada keperluan juga, tetapi perbelanjaan kita berubah-ubah setiap bulan untuk keperluan ni. Rasanya yang macam mana? Ada cikgu nak try rasanya perbelanjaan jenis macam mana yang jatuh kat sini? Medical, sakit, ya, sometimes we don't know, ya, sekarang. Ya, apa lagi yang berubah-ubah? Our basic necessity need. Ya, barang dapur, ya, barang dapur naik kan Cikgu Mazrina sekarang banyak, ya, sebab duduk rumah, anak-anak asyik buka peti sejuk, cakap tak ada benda nak makan, padahal banyak tu, so barang dapur. And then
bil air, bil elektrik, kan? Yang ni semua berubah-ubah, kita kena bayar. Lepas tu ada macam bil telefon, ya. So yang ini barang-barang kehendak seperti beli baju, dia jatuh kepada budi bicara. Perbelanjaan yang seterusnya iaitu budi bicara. Sebab baju ni dia ada dua. Satu, of course kita perlukan baju kan. Tak boleh dah cakap tak ada baju macam mana. Minyak kereta, betul. Ya, tak cakap. So baju boleh jatuh kepada keperluan sekiranya kita belilah yang baju-baju yang asas yang kita perlukan. Tetapi kalau kita pergi kepada yang lebih branded, yang lebih kepada I have 5 blouses, 1 blouse a day is a need lah. Tapi if I have 20, 30 baju, then it's a want already kan. So it's very subjective. Cuma kalau kita ada lebih daripada apa yang kita perlu, that falls under kehendak. And that will come under budi bicara. Dan tak salah langsung budi bicara ni. Cuma kita kena bagi keutamaan. So kita allocate duit untuk tetap, kita allocate lepas tu untuk berubah-ubah, dan lepas tu kita allocate untuk budi bicara. Because we need entertainment, we need, kalau tak stres, sekarang ni duduk rumah aja kan, hari-hari duduk cikgu tengok budak-budak, saya rasa cikgu pun stres. Saya pun tengok anak-anak saya ni masuk online kelas, saya memang cakap kat dia, saya nak report kat cikgu. Sebab kelas tengah berjalan kat sini entah apa dia buat. Kita pun kena pantau sebagai parent. And during this MCO time ni jugalah, saya memang I have seen the beauty of school and teachers. Sebab I can't wait to send my kids back to school when things are better. I cannot manage them at home. I want to send them back to school. They especially kalau teenagers tau. Kalau budak kecil dia lain sikit. Tapi when it's teenagers, oh my God. I think the teachers are the best people, friends for them, you know. And duit angpau untuk rakan kahwin, yes, that one budi bicara. Because dia tak ada a fixed amount. You can decide kan berapa nak dibagi. Of course, kena bagi juga. Tapi terpulang kepada berapa yang kita mampu kan. So that is a good question. Thank you Cikgu Aiching. Ya. So budi bicara juga. So budi bicara ni is more for our want. We nak jumpa dia, we nak pergi, we are looking for our entertainment, our family's entertainment. Semua benda tu jatuh pada budi bicara. Like I said, dia tak salah. Cuma kita kena bagi keutamaan. So kita kena bagi yang tetap, berubah-ubah, lepas tu ke budi bicara. Ya. Lepas tu kita kena buat budget, catat setiap perbelanjaan ni. Sebab bila saya tanya anda, berapa, kalau tetap tak ada isu, semua orang tahu kan, berapa dibelanjakan tetap tiap-tiap bulan, bayar hutang, bayar ni, semua fix. So we know, ya, bayar rumah, bayar sewa rumah ke dan sebagainya, fix, we know. Yang akan ada isu ialah bila sampai berubah-ubah dan budi bicara. Sebab kita tak tahu berapa sebenarnya saya belanja untuk makanan, berapa sebenarnya saya belanja untuk ni. So that's why kita perlukan pencatatan. You need to record down. Sebab it's a common thing now online kan. Online lagi lah teruk dia, payment online semua ni, bayar, beli barang online ya. 8 sale dah habis, 9 sale pula datang. Lepas tu 10 sale pula datang. So every month got something that people spend on. And sometimes tak sedar. At the end of the day, we didn't realize exactly how much yang pergi kan. And yes, kena track. You have to track. So for that tracking tu, the best lah kalau kita ada apps. Kita banyak ada apps ya, My Tabung, Budget, Tracker, Meme Tracker. A lot of apps in the market. Free apps ya, free app. Saya lebih suka memberi that choice to you. Because anda kena suka the apps, you like the color, you like the way to key in kan, even Maybank ni pun ada apps dia dan sebagainya. There is a lot. But the key to it, apa yang saya nak tekankan kat sini, kita kena ada tracking. So aplikasi tu kena ada tracking ya. So anda boleh pilih. Kalau tak suka apps, anda ni bukan jenis apps, tak suka apps, banyak sangat apps dekat phone dah. You suka cara yang lama sikit, Excel. Sure, okay. So dalam komputer, dalam laptop anda ke your PC dah ada Excel.
Setiap hari apa yang anda belanjakan anda dah key in, ya. Lepas tu hujung bulan sama aja dah tahu dah. Okey, ini berubah-ubah, ni yang saya belanja setiap hari. So it makes it so easy that every month anda dah akan tahu berapa sebenarnya anda perlukan. Selalunya budget tak menjadi, budget gagal disebabkan kita kurang terbudget. Kita kurang budget, kita tak kenal sebenarnya apa belanja kita. So that is why kita underestimate ourselves, which is very common lah kan. We think we spend this much, tapi sebenarnya kita spend this much. So ini yang kita nak cari, sebenarnya apa yang saya belanja, apa yang sebenarnya saya belanja, itu yang kita nak cari, ya. So itu yang Excel, kalender pun boleh pakai kalau cara lama-lama. Yang paling lama pakai buku 5 dulu tulis kan. Ada orang masih tulis, ya. Like my father, dia 75 tahun. Until now dia ada diary dia, hari-hari dia tulis apa dia belanja. Walaupun dia tak keluar sangat pun sekarang kan, of course, tapi dia tulis. Hari-hari dia bayar apa semua dia akan tulis. So dia ni kalau kita nak tahu kan, I also don't have that much of discipline, tapi he is so disciplined because it's a habit. But ini yang habit yang kita nak create. So rasa-rasa cikgu ni boleh tak kita start create this habit? I'm not sure, maybe some of the cikgu dah buat, good, kira out tapi tak kira cash. Tu yang masalah Maybank tu kan. Sebab kita masukkan duit dalam tu. So we need an apps that kita boleh key in. Kita boleh key in belanja yang kita gunakan. So jadi My Tabung ada, budget tracker ada, Mint, banyak. Actually one of the best they said is Mint lah. Tapi it's a foreign apps, but you got to adjust it to your, even Malaysian apps ada. Cuma cari yang free. Don't pay for it, cuma nanti masuk banyak advert. Itu yang leceh tu kadang-kadang kan. Don't worry, NKPK coming out with apps so tak ada advert nanti. Okay, so jadi this is the thing. Cuma kena cari satu jalan yang anda suka dan anda minat, and you have to try. Okay, so this is the key to it. So rasanya cikgu boleh, cikgu? We have an app, or any other cikgu yang dah pakai, yang memang ada kaedah tersendiri untuk rekod perbelanjaan yang nak kongsi? Ini cikgu ada? Nak share? Saya okay. I love to learn. Yeah, because sometimes cikgu-cikgu ni very creative kan. So we can learn a lot. Anybody yang buat and you want to share your method? Guna Excel, good. Money control, ya, boleh siap ada analisis bulanan, you see. So you use that, ya, cikgu Iza, ya, Dia tak nampak nama penuh. Yes, cikgu Izul, sorry, cikgu Izul. Yeah. Good. And then cikgu TY, tempat TY dia kata dia guna Excel, guna online bayar, ada analisis bulanan. Yes. But the key thing is kena. So dengan pelajar yang cikgu ajar tu semua kan, the thing is this activity lah when they come back to school is nice to have, because they be spending, they can track. And kalau habit ni mula awal, it becomes a habit, no issue. The problem is nak jadikan dia habit, itu yang jadi problem. Bila kita nak buat sesuatu tu jadi tabiat, it becomes very hard. A lot of discipline is needed lah. Hari ni buat, esok lupa, lusa lupa, and things like that. So it's good kalau kita dapat start yang, sebab ada kajian menunjukkan a child, a person's financial habit ni sebenarnya wujud di waktu kecil. That habit actually starts young. So sebenarnya the right age to bentuk that habit for money is young, at the age before they hit teenage pun actually. And 70% of a child habit, financial habit ni sebenarnya dia pick up daripada parents mereka. They actually pick it up from their parents. Okay, so I guess my interest also in money, I would say that because my father daripada kecil, dulu kan kita pergi kedai beli barang kan. Oh, we have a break in 7 minutes, yeah. Okay. Dulu pergi kedai beli barang kan, he will make sure that kita kena check balik receipt and the barang tu kena betul harga, sebab dulu diorang punch in kan.
bukan scan barcode dia. So sometimes salah punch in, salah kan. So he'll make sure we have to come back and check. Tally tak? Macam tu. So accounting started at the age of 4 or 5 years old for me at that time. Yeah. So we have to meet the price, he will tick. Macam tu. So I guess that's why lah. And I think it's true kan. So jadi before we break, let me finish up this topic kan. Before we go to hutang. So jadi kita kena lebihkan simpanan, and that is sangat penting untuk kita simpan. So selalunya dalam rumah we take at least 10% kita kena ada simpanan. Ini carta ya yang boleh kita katakan something that kita boleh gunakan untuk our expense. So 15% for pinjaman lain, 30% for house. So ini termasuk pinjaman untuk rumah ya. And then 25 untuk barang runcit, 10% for utility, 5 for perlindungan, 5 for pengangkutan. This is roughly lah, rough estimation ya. And sorry Mai. So tips simpanan kita kena memang simpan ya. There are many ways to simpan. Ada yang paling terbaik, yang paling berkesan ialah simpan sebelum berbelanja. Save before you spend. Ya, that is the easiest way. So dapat gaji je, tolak certain amount pergi ke akaun lain. So kita tak guna. Tapi jangan pula link akaun tu kepada akaun Shopee dan Lazada anda tu. Susah, bahaya ya. So that one is separate saving. Ataupun simpanan harian RM1, RM5 warna yang diminati. Kami ada yang success case. Kakak ni menjual cendol je. Kami bagi cabaran to this classroom lah yang kami jaga dengan entrepreneur ni. Kakak ni dia menjual cendol, dia mula simpan, dia ambil cabaran, dia simpan RM20. Setiap RM20, warna RM20 dia dapat, dia simpan. And this lady was in a long program dengan kita ya, dengan AIM many years ago. Over 3 years dia simpan, dia dah dapat almost 25,000, 30,000. Saya tak tipu ya. Dia simpan lama, dia got that much. And kami calonkan dia sebagai tokoh wanita tahun ni, dia dapat anugerah tokoh wanita dengan Kementerian Wanita in terms of tokoh inspirasi, you know, one of the tokoh dia dapat. Because it's so simple, actually just a normal cendol seller. So it's so inspiring tau. It's just simple saving. So tak payah nak fikir susah-susah ni. Sekarang punya e-wallet, so tak dapat simpan shilling lagi. Yes, true. Tapi of course, yang lama yang masih menyimpan, if you keep pun, the one also a few hundred boleh dapat. Ya. So yang pentingnya, kita kena ada simpanan. Ya. Alright. So before we, are we okay to break now or should I continue first? Kita ada 4 minit lagi. 4 minit lagi. Ya. So jadi, you can actually choose ya jenis simpanan yang anda minat ya dan anda ni. Cuma saya nak we can touch and then we can come back. Simpanan di akaun simpanan anda tu shouldn't be a lot. Dia hanya untuk kecemasan je. Simpanan di akaun simpanan kecemasan, actually akaun simpanan biasa anda di bank ni hanya patut digunakan sebagai akaun transaksi sahaja. If bukan akaun simpanan langsung. Disebabkan ulangan daripada akaun simpanan anda ni sangat-sangat rendah. Okay. Saya bagi contoh, saya nak tanya cikgu-cikgu semua. 10 tahun dulu kita boleh beli tak nasi lemak RM1? Boleh tak nasi lemak RM1? Maafkanlah yang belum breakfast lagi nak terasa lapar sekarang, saya sorry lah. Tapi boleh kan? Boleh dapat 10 bungkus kan? Okay. Dulu kan boleh kan? Nasi lemak RM1 kita boleh beli dulu kan? Sekarang ni boleh tak cari nasi lemak RM1? Satu bungkus 30 sen dulu lah. Wow. Okay, sekarang ni boleh cari tak nasi lemak RM1? Boleh kan? Kadang-kadang boleh cari nasi lemak RM1, tetapi kuantiti dia sangat sikit. Ya. Lepas tu makan 2 sudu dah habis. Dan sekarang RM1.50. Nasi sejemput bilis seekor. Betul. Lepas tu timun pula transparent. Saya panggil timun transparent sebab dia dihiris. Ambil boleh lihat belah sana. Okay. So that's the value. So diingatkan, ingat kalau your thought 10 tahun akan datang, next 10 years, boleh tak kita cari nasi lemak RM1?
Asalnya boleh? Tak boleh. Saya rasa daun pisang pun susah nak cari kan. So that's why kalau saya simpan RM1 ni dalam akaun yang tak menjana pendapatan, ya, tak ada dividen yang tinggi, 10 tahun akan datang, I cannot use this money sebagai value dia. Now, baik saya belanja sekarang, saya boleh beli banyak daripada saya tunggu kan. So jadi saya kena simpan duit saya di tempat yang memberikan ulangan lebih daripada inflasi. That means lebih daripada nilai barangan naik setahun. So that's where we look inflation rate, inflasi. Ya. So kalau inflasi 3%, my yearly savings ni, pulangan dia, kena bagi saya lebih daripada tu. So mana saya nak cari dia? Mana saya nak cari? Kita lihat selepas break ni. And of course, it's not akaun simpanan biasa sebab akaun simpanan biasa pulangannya kurang 1%. It will not help you at all. So that's why kita kena cari di mana kita boleh melabur, di mana kita boleh cari pulangan yang lebih. Alright, so we shall go for the break now. Boleh. Terima kasih banyak Puan Nimalang. Menarik. Rasanya saya tak sabar macam nak break ke tak sebenarnya. Sebab lepas ni seronok pula kita nak tahu tentang macam mana nak bina kekayaan. Nampaknya ada persepsi masa dulu dia kata kalau nak ada duit banyak masa depan kena menabung. Tapi rupanya menabung boleh tapi tak membantu dengan banyak kan. Baik. Kita akan break selama 5 minit dari pukul 10.45 hingga 10.50. Cikgu-cikgu boleh ambil masa ini untuk lihat tandas ke minum air ke. Dan kita akan mainkan video dari siri Kisah Pasal Duit. Episod lain pula kali ini. Jadi cikgu-cikgu boleh tengoklah mana-mana yang nak rehat dengan kita. Boleh sama-sama tengok video Kisah Pasal Duit. Bedah penyata kredit. Silakan. Untuk setiap pemegang kad kredit, setiap bulan mereka akan terima satu penyata macam rekod merangkap bil untuk semakan penggunaan kredit dan berapa jumlah yang kita hutang dengan institusi kredit terbabit. Kali ni kita nak tengok macam mana rupanya penyata kredit yang kita cakap tadi dan apa maklumat yang kita boleh dapat daripada penyata tersebut. Pada bahagian atas kiri dekat sini, anda boleh lihat nama dan alamat surat menyurat pemegang kad kredit. Di bahagian atas kiri pula ada beberapa maklumat penting macam tarikh penyata, deadline bayaran dan had kredit gabungan atau yang biasa dengar combined limit. Maknanya kalau kita ada 10 kad kredit dengan bank ni, jumlah kredit yang dibenarkan apabila ditambah semua 10 kad kredit tadi akan terpapar kat sini. Sekarang kita turun bawah sikit. Kita akan dapat lihat ringkasan kad. Maklumat yang tertera pada ringkasan kad ni macam nombor kad kredit, jenis kad kredit Visa ke, Mastercard ke, Platinum ke, Gold atau sebagainya. Kemudian ada juga had kad kredit, baki penyata dan bayaran minimum. Baki penyata maknanya berapa lagi yang kita hutang dengan institusi kredit dan bayaran minimum bermaksud berapa amount paling sikit patut kita bayar. Bahagian seterusnya, butiran transaksi. Di sini kita boleh lihat tarikh pos, tarikh transaksi, butiran transaksi dan amount. Apa beza tarikh pos dan tarikh transaksi? Tarikh transaksi ialah tarikh kita guna kad tu untuk tujuan pembayaran, tapi bergantung kepada bila institusi kredit merekodkan transaksi tersebut ke akaun pemegang kad kredit, tarikh pos mungkin akan berbeza dengan tarikh transaksi. Dalam butiran transaksi akan ada baki kredit dan butiran transaksi kredit yang dibuat. Isi minyak ke, booking hotel ke, bayar makan malam ke, semua ada kat sini. Kita tengok pula bahagian ni. Peringatan daripada institusi kredit. Sebagai penyedia kredit yang beretika, biasanya mereka akan letak peringatan ni jika membuat bayaran minimum sahaja. Kenapa? Tujuannya supaya pemegang kad berusaha untuk melangsaikan hutang dan jangan bayar sikit-sikit je. Nanti lambat nak habis bayar. Selepas notis tu tadi, ada beberapa maklumat penting disertakan bersama penyata kad kredit ini. Angkat tangan kalau anda pernah baca keseluruhan maklumat penting di paket ini. Tak pernah kan? Di sini ada dinyatakan cara bayaran, penyata peruntukan bayaran, yuran dan charge, tempoh tanpa faedah bagi urus niaga runcit, charge kewangan bagi pemindahan baki,
notis sekiranya pelanggan buat bayaran minimum bulanan saja, liability untuk urus niaga yang tidak dibenarkan, dan talian untuk anda tujukan ketidakpuasan hati dengan penyelesaian yang institusi kredit berikan. Nak tahu status kredit kita sekali imbas melalui penyata kad kredit? Pemegang kad kredit ini tidak melebihi had kredit yang ditentukan dan tak ada bayaran tertunggak. Warna penyata putih, suci, tenang je lihat dia. Ini pula penyata kredit pada akhir tahun kewangan, biasanya bulan Disember. Ada jumlah penggunaan kredit, jumlah kos faedah, jumlah charge yang dikenakan dan senario untuk membimbing kita buat keputusan pembayaran semula kad kredit. Bank ini bagi dua senario. Bayar jumlah minimum bulanan atau bayar sejumlah bayaran tetap yang tinggi sikit jumlahnya daripada jumlah minimum bulanan. Ditunjukkan juga berapa tempoh yang akan kita ambil untuk langsaikan bayaran semula bagi kedua-dua cara ini dan berapa kos keseluruhan kita dan apa penjimatan yang ada. Nak tengok pula macam mana penyata yang tak berapa sihat? Bila kita mula tak bayar hutang kad kredit, nanti keluar peringatan di bawah bahagian butiran transaksi. Akaun anda dah 2 bulan tak dibayar. Sila buat bayaran secepat mungkin. Lebih kurang macam itulah ayat dia. Kemudian kita tengok pula bentuk penyata bagi yang teruk sangat tunggakan kredit terlalu lama tak bayar-bayar. Merah macam ni. Elakkan daripada warna merah ni menjelma dekat penyata kita. Bila kredit tertunggak, hutang tak dibayar, bolehkah hidup dengan tenang? Agensi pembayaran semula yang dilantik oleh institusi kredit akan buat panggilan kepada kita setiap masa selagi kredit tak dibayar. Jangan kata scam pula, sendiri kena ingat kita yang berhutang. Nak guna kad kredit tak salah, tapi gunakan dengan bijak untuk tujuan yang betul. Tanpa kawalan diri yang kukuh, habis kita ditimbus oleh hutang kredit yang timbul. Baik, itu dia video kisah pasal duit tadi. Kita punya waktu rehat dah pun tamat, jadi kita boleh sambung dengan sesi masterclass kita. Saya akan serahkan kepada Puan Imala untuk menyambung sesi. Silakan Puan Imala. Right. Thank you everybody. Kita jumpa semula. Okay. Bila kita tadi saya sebut tentang pelaburan kan, alright. So jadi where can we put our money? Di mana kita boleh membina kekayaan? It's not savings account. Savings account is just a transactional account. So remember that you shouldn't save in your savings account. So jadi banyak lagi tempat mungkin, tapi sekarang kalau kita lihat FD pun low rate dia sebab BR dah turun, so jadi a bit low. So jadi but it's still better than savings account lah. So untuk kecemasan pun saya galakkan lebih kepada FD account, And so of course kita nak melabur disebabkan kita kena atasi inflasi, meningkatkan pulangan, dan mencapai aspirasi hidup. We need to sampai. So where there are many place, FD tu fixed deposit, simpanan tetap, Okay, di mana kita boleh melabur, antaranya deposit, tunai, bond, this is conservative lah. Of course, lebih tinggi risiko, lebih tinggi pulangan. That's the rule of investment, we all know kan. So jadi di mana of course lebih tinggi risiko, lebih tinggi pulangan, and then we have many kind of investments lah. So you need amanah, you need trust, share market, hartanah ni properties ni can be high risk or medium risk, sebab dia kalau medium risk is normally yang residential property, that means untuk kegunaan perumahan persendirian. Commercial is mostly macam short lots ni dia memang lebih high risk, so we have hartanah. And then we have shares, public listed shares, and then we have shares in the share market, right? So jadi semua ni sebenarnya you need to know. In fact, share market now of course not too good, but prediction daripada kalau kita baca the new Bank Negara punya third quarter market outlook, dia kata it's going to hit all time low,
tapi it's going to bounce back lah. Dia akan naik balik in the fourth quarter of this year. We do not know. Ini yang kita kena baca. Tapi the main thing lah, sebelum kita masuk to share market ke or saham, we need to have the knowledge. And now, the best thing is, I just want to share this link. Saya nak share this link. Sekejap ya. Of Bursa, that you can actually learn Bursa Marketplace online ni. And this yang they have it all in VM and English. And sorry, let me get back here. I type the link untuk semua ya. Tengok. Okay. So this is Bursa Market Academy, where you can actually learn about online shares, where to invest and things like that. And it's interesting tau. It seems difficult dulu. Kalau dulu ulama nak masuk ni semua rasa susah sangat. But sekarang ni memang banyak video dekat sana yang memberi penerangan kepada kita and give us a very basic understanding how we can start, and start slowly. Okay, so start slowly, jangan, yang penting lah dari segi pelaburan ni kita kena ada pengurusan emosi. Kalau anda ni jenis kategori yang excited selalu, jaga-jaga, be careful. Because if you get excited too often, very dangerous. Because in investment, there is tiba-tiba kita lihat orang buat duit, excited nak masuk, that's dangerous. Okay, so we have to be very careful in terms of the emotional. Kita kena kawal rasa tamak, rasa ni semua ya. So jadi new term of investment yang kita selalu dengar, mungkin anda tak dengar cryptocurrency, tapi anda dengar Bitcoin. Dengar ni, you thought, oh my God, Bitcoin is just one type of cryptocurrency. We have so many cryptocurrencies ya. Jadi it's also another way of investment sekarang. Cuma anda kena sangat berhati-hati, kena lihat. So the place that anda kena periksa ialah di Security Commission, Suruhanjaya Securities. Mereka yang mengawal semua syarikat investment ni, pelaburan ni. So ada sedikit platform, setengah platform yang telah pun dibenarkan oleh Security Commission untuk kita masuk dalam cryptocurrency ni. So there are few recognized one oleh Security Commission. So anda kena masuk dan belajar tentang tu juga. It's the future. Lepas tu kita ada P2P, peer-to-peer investments juga, peer-to-peer funding dia panggil P2P. Okay, so P2P kita boleh masuk ke dalam P2P ni dari segi anda akan sebenarnya melabur dalam syarikat P2P ni. P2P ni dia akan melabur dalam syarikat-syarikat startup. Dia sebenarnya akan melabur, dia bagi pinjaman. Dia akan bagi pinjaman kepada syarikat-syarikat yang startup yang tengah nak mula ni. And then bila diorang bayar balik pinjaman tu, sebenarnya kita akan dapat dividen lah daripada tu. So it's like kita tengah peer-to-peer lah. Kita membantu mereka memulakan ni supaya kita dapat membantu mereka and then kita dapat menjana pendapatan. So kali ni you are investing directly in that company. Kalau melalui bursa, melalui saham, kita syarikat tu perlu listed untuk jual saham mereka, dan dari segi saham mereka kita membantu untuk syarikat. So apa, tapi untuk syarikat kecil-kecilan dia tak boleh nak sampai saham, dia nak jual share, dia tak ada share. So dia lebih perlukan financing. So dia perlukan financing daripada orang ramai. So yang ni yang kita masukkan dalam peer-to-peer ataupun crowdfunding. Crowdfunding pun another new way of investment. And ada platform yang memberi yang telah pun regulated by Security Commission. So kalau anda masuk website Security Commission, you can see what are the platform-platform yang dibenarkan oleh mereka. So it's the way. Okay. So commodity, I nampak ada soalan. Commodity is more of like very volatile. Commodities like agriculture, like gold, they're all commodities. Yeah, so it's another way of kita invest. Yeah. So
The main thing is kita kena kenal lah. Kalau kita bukan jenis yang ambil risiko tinggi, we are not the kind who like high risk, and we don't understand so much lagi, start off with unit amanah, unit trust, ASB, ASM, you have other unit trust available, start off dengan tu. Tapi unit trust ni pun kesilapan orang ramai ialah selalunya mereka tak memantau. Tak memantau disebabkan sekiranya kita tak memantau pelaburan kita, we won't know. Sebab ada kalanya this fund mungkin dia not performing, dia tak perform. So maybe very low return. So dalam unit trust ni sebenarnya kita boleh switch fund. Kita boleh switch fund. So idealnya bila kita dalam unit pelaburan ni, kita akan ada agent, kita akan ada agent untuk for unit trust, they will have an agent. So kita kena bagi tahu our goal to the agent. Let's say in 5 years, 10 years time saya nak jumlah ni. Okay, saya ada jumlah ini sekarang dan saya boleh melabur dalam sebulan tu around this amount. Saya boleh masukkan. So every year review balik dengan your agent tu, tengok adakah anda tengah sampai ke matlamat atau tidak. So kalau tak, this year didn't do that well, what can we do for next year? So you take action. You jangan just masukkan duit je and then diam, dia tunggu dia. Ada kalanya saya pernah lihat unit amanah dia punya return was 0.7%, 0.55%. Kalau macam tu baik masuk duit tu dalam akaun simpanan je daripada kat sini, So you got to see. Of course dia mungkin average. So that's why kita galakkan lebih daripada kita masukkan satu jumlah yang besar and then the risk tu tinggi. Kita boleh gunakan dollar cost averaging konsep di mana kita masukkan sebulanan, every month an amount, and so the risk is more spread out. Dia jadi lebih spread out. So ada bulan dia rendah, tak apa, next month dia tinggi, kita buat balik. So dia lebih spread out. Okay, so that's another way. So unit amanah, you need to really communicate dengan agent. Jangan just masukkan duit, tinggal beberapa tahun, lepas tu bila nak keluar terkejut, kenapa duit aku tak membiak pun, tak grow pun, tak ada apa pun, Don't get surprised. So you have to have that thought. Tetapi dalam kepentingan untuk melabur juga, of course nanti Bank Negara akan kongsi banyak tentang ni, Tapi kita nak juga tekankan, because I'm talking about investment, nanti lepas ni ada pula terus pergi masuk investment, saya takut juga. Belajar dulu, tolong belajar dulu, And ini contoh video. Sorry, boleh dengar tak? Saya lupa nak share dengan sound tadi. Sekejap, Nak jumpa Kak Kia. Kak Kia barang kemas banyak ni. Adalah sikit-sikit. Oh, Kak Kia, tahu tak Kak Kia boleh gandakan simpanan untuk hari tua nanti. Macam mana tu? Kak Kia cuma melabur serendah RM800 saja untuk 6 bulan tapi mendapat 30% ulangan. Mat, mana ada orang senang-senang nak bagi duit macam tu aja. Taklah Kak Kia, yang ni bukan menipu. Mematuhi prinsip syariah lagi. Bos saya handsome, bergaya dan juga memandu kereta yang besar. Semua orang tahu tentang pelaburan emas ini. Masuk surat khabar lagi. Pelaburan ini diluluskan oleh Bank Negara Malaysia dan juga institusi kewangan negara lain. Mat, Kak Kia ni dulu pun macam kau. Melabur juga dapat untung banyak. Tiba-tiba syarikat tu tutup. Siasat dulu. Tak mungkin Kak Kia. Jap, saya call bos saya. Nombor yang anda dial tiada dalam perkhidmatan. Tak mungkin. Wong? Yeah, looking for a job? Yes. Awesome! Hey, by the way, how your parents doing? How much they earn? What car they drive? I think you can do better. Eyes round, hair long, so pretty, so much potential. I get all my seafood to teach you all the kung fu on forex trading and to analyze the stock market. You from business admin become investment broker. Wait. You mean I have to attend training for 3 weeks, right? Then after that, open online trading account for 1,500 ringgit. Also have to ask my family members to join to get commission? Bingo!
Bro, don't worry. This job is legit. Published in newspaper, registered in Switzerland. And this is approved by Bank Negara Malaysia. And also all other financial institutions all around the world. Bro, I've just been through what you just shared and I've lost all my savings in the forex trading. I called Bank Negara and they told me that I have been scammed. Have you been scammed? Cannot be! Okay, so tu yang kita nak berhati-hati dalam pelaburan ni. There is so much of scam, penipuan kewangan. Nanti masterclass juga ada daripada Bank Negara. Mereka memang menjaga dari segi penipuan kewangan. Just that, sebab saya dah sebut tentang pelaburan, saya nak juga sebut tentang ni. As much as pelaburan tu penting, we have that much of cases dalam penipuan kewangan juga in this sense. And in fact, dalam tempoh MCO ni, penipuan kewangan memang meningkat sangat. And yang tertipu ni, kebanyakannya mereka yang educated and in professions, you know. In terms of mathematics and online penipuan ni banyak ya. In fact, sekarang ni, there is a lot of these robo-advisors. A lot of these robo-advisors in terms of investment, forex dan sebagainya. Okay, forex investment is illegal. In the sense that forex investment ni hanya sah kita buat melalui bank, pertukaran duit mata wang asing, atau kita buat di money changer. So jadi, bila kita buat di on our own ni, it actually a bit robo-advisors ni are all illegal actually. So kalau anda ambil, it's totally your own risk. And saya pernah ada kawan baru-baru ni, they were investing in this forex robo-advisors ni. And first mereka dapat banyak duit ya, they were getting a lot of money. Dalam 100,000 pun dia buat dalam 1 tahun ni ya. Dalam 1 tahun ni dia dapat 100,000. Dia mula belajar benda ni waktu MCO lah. Waktu MCO dia mula belajar last year, concentrate ada masa dia mula masuk. So initially dia dapat banyak. Dia dapat almost in a 6 months period tu dia made 100,000. Saya tak tipu ya, dia made 100,000. So of course bila kita buat duit, we will tend to be kita akan jadi lebih tamak ya. So got more greedier, got friends lagi untuk masuk lagi. And then dia masuk this year, tiba-tiba syarikat tu tutup. And syarikat tu hilang. And now he lost almost close to about in total another 150,000 ringgit. Ya, another 150,000 masuk kat sana and he's lost. So it's a very, very high risk thing tau. Mula-mulanya kita mungkin dapat duit and then later. So the best thing is sekiranya anda ingin melabur, ya, adalah kawan jumpa ke something, bagi tips, tolong periksa dulu syarikat tu ada tak dalam financial consumer alert ni. Sebab kini dinyatakan semua syarikat yang telah disenarai hitamkan. So anda boleh periksa di investors alert. Satu lagi, account new lah. Nanti Bank Negara akan ceritakan banyak tentang account new ni sebab yang ni sebenarnya berleluasa sekarang, quite rampant ya. So I don't want to take up the thing too much ya, because they have a lot sebab dia orang pakar dalam benda ni. Okay, and so okay setakat ni so kita dah tengok ya daripada krisis ni, kita kena tengok berapa yang kita ada. Lepas tu kita kena tengok kepada macam mana nak buat perbelanjaan, nak susun perbelanjaan kita, apa yang penting, apa yang tu dan sebagainya. Lepas tu kita kena juga cuba menyimpan, dan simpanan ni kalau boleh kita pindahkan kepada pelaburan. Bukan disimpan dengan kadar yang rendah. Kita kena cari kadar pulangan yang kita dapat lebih tinggi sikit supaya dia boleh membantu di waktu masa depan. Ya. Dan dalam melihat semua ni pun kita tak boleh elakkan pinjaman. Pinjaman masih perlu. Ya. Pinjaman masih perlu and we cannot run away. So bila kita lihat pada pinjaman ni macam saya sebut tadi, pinjaman tak salah. Cuma bila kita nak ambil sesuatu pinjaman, kita kena lihat kepada 3 perkara. 3 perkara ni penting. 1, tujuan pinjaman. 2, kemampuan pinjaman. Dan 3, sejarah kredit saya. Itu penting. 3 ni saya kena cermin dulu. So bila kita lihat tujuan pinjaman,
Katakan saya ambil, kita galakkan tujuan produktif. So apa tu produktif? Produktif maksudnya, kalau katakan saya ambil pinjaman ni beli rumah. Kalau saya ambil pinjaman ni beli rumah, nilai rumah selalunya naik kan? It's appreciating asset. So bila nilai rumah selalunya naik, we gain, kita dapat pulangan, our nilai harta bersih tu naik, betul? So that is a pinjaman produktif. Sebab daripada pinjaman ni kita dapat benefit. Kita dapat boleh dikatakan nilai harta kita meningkat. Okay, so dari segi value we make money sebenarnya. Alright. So apa lagi pinjaman produktif rasanya cikgu? Any other pinjaman produktif? Cikgu rasa dia pinjaman produktif. Beli tanah, ya, hartanah, ya, properties, apa lagi? ASBF, okey. ASBF pastikan ya anda dapat pulangan lebih tinggi daripada kos pinjaman dan kalau boleh kita settlekan pinjaman tu lebih awal, ya, dan kita dapat menikmati keuntungan maksimal. Right, betul? Anything else? Pinjaman produktif rasanya kalau saya nak tanya, pinjaman untuk kahwin produktif tak? Tak, betul ya. Bergantung. Okey, nak tanya Cikgu Claudia, kenapa bergantung? Pinjaman untuk kahwin tu produktif ke tak? Kenapa dia bergantung? Rasanya. Kalau bisnes kahwin bukan kahwin, dapat angpau produktif. Okay. One way, tapi kadang-kadang tak dapat angpau. Waktu susah ni tadi ada cikgu pun dah tanya, angpau ni I nak masuk budi bicara ke I nak masuk variable kan? Produktif, pinjaman pendidikan. Pinjaman pendidikan is produktif tetapi dia kena pastikan dia habis belajar tu. Jangan tinggal habis. Okay. Saya pernah ada kisah kahwin ni, Cikgu Claudia saya nak kongsi kan. Ada one time my friend dia cerita lah, tapi ni lama dulu lah dia cerita. Dia pun kahwin waktu tu dekat kampung and then buatlah majlis persandingan dia semua. Lepas tu balik tu apa dia orang dapat sampul tu kan, dia orang buka. Bila dia buka sampul memang dia kata sampai akhir dia takkan lupakan. Dia ada nota, sampul tu tak ada duit tapi ada nota. Nota dia kata, minta maaf ya, gaji belum masuk lagi. So, I owe you dulu. Tapi jujur orang tu, nak cakap I owe you. Dia nak bagi juga, tapi dia kata tunggulah nanti gaji saya masuk, saya bagi. Tapi ada nota, minta maaf, gaji belum masuk lagi. So, teruklah kalau dapat banyak envelope macam tu kan. Okay, so jadi, it's true. Tapi, pinjaman untuk kahwin, we will categorize it dia lebih kepada lifestyle untuk gaya hidup. Because kahwin tu is ada benda-benda yang penting yang kita kena buat ya to sahkan perkahwinan tu. Okay? Tapi yang tu kalau kita lihat kos dia sangat rendah sebenarnya. Yang jadi lebih tinggi is kita nak jemput orang, kita nak celebrate sebab it's important kan, happy occasion, orang nak kongsi, tak salah langsung. Cuma bagaimana kita nak buat atau cara tu, itu yang kita kena tengok ukur baju di badan sendiri. How much you can really afford, itu yang kita gunakan. Because people yang cakap, puan apalah puan cakap sebab kahwin semasa pandemik, cost efficient. Okay? Tapi people will say, kenapa puan cakap macam ni? Kahwin tu sekali je dalam hidup. I want it to be remembered, to be like totally something yang grand and this thing. Let me tell you lah, after 25 years of marriage, you don't remember that marriage date. Okay? Banyak perkara will happen in between in your life and all that will be down. Okay, so it's not that important. Yeah? Dia lebih kepada what can you afford and what's important. I'm not against, jangan salah faham ya, saya bersyukur, okay, good. Dapat pulangan balik 90%. Ini dari pengalaman sendirilah ya. Okay. So jadi apa yang kita lihat is we want to ensure that it's according to your affordability and not beyond. Itu je. If you have the money,
to have a big marriage, please go ahead. It's your dream marriage, anda dah simpan, anda nak buat, please go ahead. Tapi kalau tak ada, kita nak elakkan sebab saya pernah tengok banyak kes datang ke AKPK, terlihat is all the personal loan and kad kredit, dan bila tanya memang dia guna untuk kahwin, dah kahwin 2-3 tahun dia tak mampu bayar. So bila dah tak mampu bayar, dia akan gaduh lah everyday. Bila datang, pasangan yang datang tu akan blame dia ada parti. Guy kalau dia datang dengan pinjaman dia, dia akan blame wife dia. Wife kalau datang dengan pinjaman dia akan blame husband dia. Itu yang kita lihat. So can you imagine, dengan orang ketiga kat sini pun dia orang dah mula menyalahkan mereka. Can you imagine situasi dekat rumah tu? Can you imagine the situation kat rumah, berapa, how angry they are. Nanti hari-hari gaduh bukan pasal duit. You alih pasu tu, tempat dia pun you alih, akan jadi gaduh. Because puncannya semua dah marah tentang ni kan. And then Kementerian Wanita ada menjalankan kajian beberapa tahun dulu, dan salah 3 punca utama, the top most reason for divorce, salah satu dia ialah kewangan. So we don't want to leave there. Okay. So kalau ambil pinjaman, kena macam Claudia, cepat-cepat settlekan, guna duit tu settle habis. Ya. And then you cover balik, and then you don't have to think about the loan. Sebab lepas kahwin, kita ada banyak lagi perbelanjaan yang akan masuk. So we want to avoid. So pinjaman untuk holiday, pinjaman untuk lifestyle ni kita kena elakkan. Kita buat pinjaman untuk produktif. Okay. Lepas tu kita kena tengok kepada kemampuan. So ini yang kemampuan yang kita showkan. Ya. 40% daripada gaji kita untuk pinjaman. Jangan lebih 40%. Kalau kita lihat dengan bank selalunya akan bagi 60% daripada gaji kita. So nisbah dia, pembayaran balik bulanan ya. So contohnya macam ni, gaji dia 4135. Dia bayar rumah, kereta, kad kredit semuanya 2515. So dia ambil 2515 bahagi dengan 4135 darab 100, dia dapat 61%. Maksudnya gaji dia 61% daripada gajinya pergi untuk bayar hutang. Dia tinggal hanya 39% untuk diri dia. Perbelanjaan harian dia memang tak cukup. Kita nak showkan dia kena bawah 30-40%. Paling banyak 45%. Jangan lebih. So idealnya 40% untuk pinjaman, 50% untuk perbelanjaan bulanan, dan 10% untuk simpanan. So that is an ideal ratio lah. So kalau boleh hari ni cikgu-cikgu duk kira lah berapa nisbah hutang kepada pendapatan anda. Ya. Rumah selalunya tinggi kan. So rumah kadang-kadang kita beli on a joint name ya, with our pasangan. So mungkin kita boleh ambil separuh dan masukkan dalam sini to see our affordability pada ni. Ya. Okay. Then the third one is of course sumber pinjaman di mana kita ambil, kita ada institusi dan sebagainya. Yang kita nak elakkan ialah daripada along. Along ni tolong jangan. Dia masa nak bagi dia nak tolong. Masa dia nak kutip lain pula ya. So memang kita nak potong dia, and we don't want this guy here at all. Okay. So the third thing, kita dah tengok dari mana kita dapat. So kita lihat tujuan apa, keupayaan apa, dan yang ketiga yang paling penting pun yang kita kena lihat ialah sejarah kredit. Ya, so hutang produktif, tidak produktif, kita dah bincangkan. Sejarah kredit. Ini secret. Nanti Bank Negara juga akan beritahu tentang secret. So report ni berapa orang dah pernah print, dah pernah lihat? Cikgu mesti ramai yang ada. Ada yang dah print, dah lihat dah cikgu-cikgu? Ada tak? Pernah lihat dah ya. So kita ada ya. Saya kena buat test ni. Cikgu-cikgu ada. Saya pernah print. So this is a good report yang akan menunjukkan rekod bayaran kita bagus. So setiap kali di AKPK. Alright. Setiap kali sekiranya ingin meminjam, tengok 3 perkara ni. Kenapa saya nak pinjam? Berapa kemampuan sebenar saya, dan apa rekod saya. Sebab ramai bila dia dah pergi bayar down payment untuk bayar rumah dan sebagainya,
Dia dah bayar dah down payment dia. Lepas tu baru nak pergi pinjam, tengok-tengok sangkut. Sangkut sebab rekod tak cantik. Adalah sangkut mana-mana. So bila rekod tak cantik sangkut, down payment bayar pun mungkin burn sebab tak dapat. Ya. Okey, kenapa laporan di CITOS? CIKRIS ni di bawah Bank Negara dia percuma. Tapi CITOS tu dia is a private company. Cikgu Izzul, dia private company, so dia charge. Ya, dia charge. Tapi sekarang ya, waktu pandemik ni, CITOS punya report free of charge. Free of charge. So gunakan peluang tu untuk print report tu free of charge. Diorang tu profit company jugalah kan, Cikgu Izzul. So that's the way they make money kan. Tapi that's a private company, dia akan kumpul maklumat daripada semua ni, and then dia masuk dalam tu. Okay, so tapi sekarang dia ada. So, boleh check dekat CIKRIS, boleh check dekat CITOS. CITOS, CIKRIS kalau nak check sekarang dia online ya, sebab office tutup lagi. So dia boleh, cikgu boleh masuk daftar melalui sini kalau nak check CIKRIS ni. Ya. And kalau boleh, setahun sekali periksalah report ni. Alright. Okay, so jadi bila kita dah ambil pinjaman semua pun, kita kena pandai mengurus hutang. Kita balik kepada putih. Kenapa kita nak mengurus hutang? Nak tunjuk satu lagi video aktiviti kat sini. Happy birthday, Hani. Ibu, nanti Hani kalau balik busy ni. Oh, grand your birthday you, Hani. Thank you so much for coming. Selfie. Next time kita pergi Bali. Hani. #holiday, #BFF. Nak beli yang ni dah. Nanti aku bayarlah. Kau buat pinjaman untuk birthday party kau tahun lepas? Time susah ni semua tak boleh harap. Selamat ulang tahun ke-24 anak ibu. Ibu. Tolong Hani, Ibu. Okay. So, nampak tak gaya hidup yang dia ikut tu? Ya, birthday party, ambil loan, ya, shopping, online dan sebagainya. Because kita ada this thought that we can always pay. So, kalau tak mengurus hutang dengan baik, itulah nanti jadinya stres, takut semua orang pandang, takut semua orang cari tentang duit dan sebagainya. Ya. So, antara disebabkan sebab keberhutangan ni gaya hidup. One of the main reason is gaya hidup. Ya. Lepas tu kita ada wrong information pun ada ya dari segi ni. Sorry. Okay. Keadaan ni susah kita nak kawal. It's beyond our thing. Kadang-kadang berlaku sakit dan perlukan duit untuk perubatan dan terpaksa pinjam atau hilang kerja dan sebagainya. Circumstances is beyond our control. Tapi kita boleh protect juga sebab kita boleh protect dari segi mengambil perlindungan. So di sini kepentingan perlindungan sampai ya. So keadaan tu. Lepas tu tersasar, kurangnya kesedaran. Okay, ni yang saya cakap tadi. And of course yang satu lagi ialah tamak, greed, ya, greed. That becomes one main thing juga, ya. Tu yang nak melabur, ya, dia ambil pinjaman, dia nak melabur, and then dia sangkut dekat sana. Kita kat AKPK kita tak tolong kes pelaburan yang scheme because that one bank negara. Tapi kita tolong dari segi orang yang dah meminjam untuk pelaburan tu gagal. Dia tak boleh nak bayar pinjaman, dia datang ke AKPK. Saya pernah jumpa lah dari banyak yang aneh macam ternak cacing, ternak lintah dulu banyak, tanam pokok gaharu. Tu yang paling saya terkejut ialah ternak cicak tokek ataupun cicak besar tu untuk apa. Okay, it was all a scam those days. Yeah? So memang a lot of people got cheated dengan yang ternak cacing, ternak lintah dan semuanya about 15 years ago. Dan sekarang ni lebih canggih. Sekarang ni online. Dia semua online konsep punya investment. So please be very careful dengan apa tu. Greed ni boleh membawa kepada keberhutangan yang teruk. So jadi seperti yang saya tunjuk tadi kan, cara nak
kira nisbah hutang kepada ni, yang itu boleh menunjukkan kedudukan kewangan yang kita ada. So kalau pinjaman tu bawah 30%, kita kata good, alright. Nisbah hutang tu di antara 31 hingga 45, okey bagus. 46 hingga 60 dah kurang baik, jangan ambil apa-apa pinjaman lagi, please don't. And kalau dah lebih 60, dia memang dah tahap yang bahaya sebab ramai yang datang ke AKPK memang dah lebih 60 lah tu. Ya, that what we see. Saya pernah lihat yang datang ke AKPK negatif pun dia punya payslip. Ya, dah overpaid, tak ada duit pun nak bawa balik actually. So we are very concern dengan ni. That's why kami nak daripada awal setiap kali ambil pinjaman kira ni, setiap kali ambil pinjaman kira ni. Tapi jangan risau kalau sangkut pun kita ada penyelesaiannya. Ini report secret balik. Okay, sebab kalau kita tak selesaikan isu keberhutangan tinggi, bank akan mula ambil tindakan. So first thing yang bank akan ambil, dia akan hantar peringatan, ya, dia akan hantar notis, dia akan hantar saman, ya. Dia bawa orang tu ke mahkamah. So saman tu sebenarnya membawa orang tu ke mahkamah lah, menyaman, hantar saman supaya dia hadir ke mahkamah. So bila sampai ke mahkamah, depend atas judgement yang akan dijatuhkan, penghakiman dia. So writ penyitaan dan penjualan ni, writ of seizure, writ seizure and sale ni, ya, maksudnya katakan orang ni meminjam personal loan 20,000 katakan dengan bank. So bank dah minta dia tak mampu bayar dan sebagainya. So pinjaman peribadi, ya, personal loan ni tak ada cagaran. So macam rumah, macam kereta, dia akan bawa kepada lelong kereta tu dulu, lelong rumah tu dulu. Okay? Tetapi macam personal loan, kad kredit semua dia tak ada cagaran. So dia akan buat apa? Kalau dia pergi ke mahkamah, dia dapat dia file untuk writ penyitaan dan penjualan, okay? Dia akan hantar 3 orang ke rumah. Seorang pegawai polis, seorang pegawai bank dan seorang penilai barang. So dia akan masuk rumah, dia akan nilai barangan semua yang boleh dilelong semula. Macam peti sejuk, peti ais dan semuanya yang electrical items, perabot yang boleh dilelong semula, dia akan tampal harga dan dia akan pergi and bagi masa 2 minggu. Ya, bagi masa 2 minggu kepada peminjam ni supaya dia dapat selesaikan tunggakan pinjaman tu. Kalau dalam masa 2 minggu tu dia tak dapat selesaikan tunggakan tu, dia akan datang balik dan mereka akan buat lelongan ke atas semua barang yang telah dinilai. So that is writ penyitaan dan penjualan. So of course dia tak dapat banyak daripada duit tu, ya. Daripada mana jual barang dapat banyak, kan? Tapi dia buat cara ni memang tekanan sebab jiran-jiran akan nampak, orang lain akan nampak. So dia jadi malu, kan? So this one is memang cara saya buat ungkutan lah, like I'm threatening you. So ramai dia akan mula bayar bila dia dapat WSS because dia tak nak orang lain tahu, kan? So that is very rare, tetapi lately banyak bank buat macam tu, especially for small amount loans lah untuk dia dapat balik, ya. Yang paling normal lah, yang paling ni yang mereka selalu buat ialah kebankruptan. Tetapi sekarang ni kalau kita lihat kebankruptan, as of last year August, ya, 100,000 ke atas, ya, pinjaman tu baru boleh bawa kepada kebankruptan. Before this was 50,000, tapi due to the pandemic, diorang bagi this temporary levy of 100,000 untuk petition kebankruptan. So kalau baki pinjaman 100,000, baru bank tu boleh bawa kepada kebankruptan, ya. Dan bila kita lihat kebankruptan, dia ada beberapa sekatan, ya. Antara sekatan, before this, kalau kita lihat sebab, ya, sebab kenapa ramai bankrupt, punca dia pinjaman peribadi. That's why saya kalau cikgu-cikgu lihat dari pagi tadi, saya banyak sebut pinjaman peribadi, inilah sebabnya. Sebab pinjaman peribadi merupakan punca utama ramai bankrupt, ya, diikuti dengan pinjaman kereta. These two are flat rate loan, ya, yang kadarnya dikira sama rata dan awal-awal dia dah kira semuanya. So that is why, ya. And
Kalau kita lihat dari segi umur, ramai yang bankrupt umur dia ialah di antara 35 hingga 44 tahun. Umur ni saya rasa umur yang sangat kritikal sebab di waktu umur ni sebenarnya komitmen seseorang tu sangat tinggi. Dia keluar, anak dia dah ada, ibu bapa dah ada, ibu bapa semakin tua, anak-anak semakin membesar, so the commitment very high. Kalau kita lihat statistik PKPK pun memang yang ramai yang datang kepada kami dengan masalah keberhutangan memang adalah di antara umur ni. So that's why sebelum sampai umur ni, pengurusan kewangan di waktu muda ni sangat penting supaya dia boleh mengharungi cabaran di waktu usia ni. Sebab usia tu penuh cabaran, ya. And then bila kita dah bankrupt, ya, sebelum saya masuk macam mana nak mengatasi, bila seseorang tu dah bankrupt, ada beberapa sekatan lah ke atasnya. Antaranya dia tak boleh keluar negara. Itu yang paling selalu kita dengar. Memang betul dia tak boleh keluar negara. Kalau perlu atas sebab-sebab kecemasan atau kerja, dia kena dapatkan kebenaran daripada Ketua Jabatan Insolvency. Ya. Lepas tu dia tidak boleh membuka perniagaan atas nama dia. Memang tak boleh. Ya. Akaun simpanan dia, akaun semasa dia di kad bank, semuanya akan dibekukan. Tapi kalau dia bekerja, dapat gaji dan satu akaun tu akan dibenarkan hanya untuk gaji. Tapi semuanya adalah melalui Jabatan Insolvency dah sekarang. Ya. So jadi sekiranya ya kita tidak ingin sampai ke bankrupt, ya, kita perlu menguruskan hutang kita dengan cara 4A yang mudah. Ada 4P, ada 4A sekarang. Ya. So 4A, kita kena akui dulu ada masalah keberhutangan. Please mengakui, ya. Ramai yang tidak menyelesaikan masalah mereka disebabkan the first thing, tak sedar ada masalah. Itu yang masalah dia. Dia tak sedar ada masalah. Okay, we are like that. We are human. Kita selalu live in denial. Ya. Kita selalu live in denial. So we need to admit. And tak salah, siapalah yang tak menghadapi masalah kewangan. I think everybody, every one of us in our lifetime pernah melihat dompet tu kosong, pernah melihat bank tu kosong, account di bank tu kosong. We have. Okay, nobody I say tak pernah. Cuma is berapa cepat kita berusaha untuk keluar daripada isu tu. Itu yang membezakan setiap orang. Ya. So how fast kita nak keluar, kita nak berusaha, kita nak cari. Ada yang saya akui, ada yang dapat easy way, ada yang dapat difficult way. Tak apa, kita harungi cabaran yang diberi pada kita, right? So akui dulu, lepas tu kita analisa. Kita senaraikan semua pinjaman yang kita ada, senaraikan dulu, senaraikan belanja yang ada. So now you really need to write down berapa yang ada, berapa yang dipinjam, macam mana saya nak selesaikan isu tu. Lepas tu saya ambil action, ambil tindakan. So saya kena duduk tengok balik, saya kena bayar pinjaman saya lebih ni. So mana perbelanjaan yang boleh saya kurangkan. Buat analisa. Okey, kalau saya kurangkan panggilan telefon, jimat RM50, tidak sesuai, mungkin kita kena weigh both kebaikan dan keburukan, and then discuss dalam family. Kita tak boleh terus-terus potong semua benda, kan? We have to discuss, boleh ke tak boleh. Dan kalau dah discuss, dah tengok dengan clear, ada duit lebih, kita boleh mengambil tindakan untuk bayar pinjaman tu lebih. So katakan dia nak kurangkan pinjaman dia, baki bayaran dia RM350,000, dia bayar RM2,500, 15 tahun tinggal. So kalau dia tambah RM200, mungkin bayar sebulan RM2,700, dalam 10 tahun dah habis dah. So it's settled. Ya. So Cikgu Aiching yang langkah first tu tadi tak sempat baca, is mengakui. Very simple. Admit you have a problem. Ya. Kena hadapi kenyataan. Ya. So that's the first thing. Admitting. Ya. Okay. So kalau dah ambil tindakan, dah bincang dengan pihak institusi kewangan, tak boleh buat benda ni semua dengan sendirinya. Keempat ialah datanglah ke AKPK. Kami sedia membantu anda. Okey, dan datang ke AKPK. Perkhidmatan AKPK untuk runding cara tu percuma, ya.
So kami akan berunding lihat ni semua bincangan institusi kewangan, berdapatkan satu struktur pembayaran yang mampu dibayar, kita akan bincang. Dan perkhidmatan tu percuma. Jangan terpedaya dengan mereka yang kata saya ejen AKPK, saya boleh membantu. Datanglah ke saya boleh buat semua proses untuk anda, bayar komisen dekat sana. Please don't. Kita tak ada ejen, kita tak ada ni, is totally free of charge. Ya, kenapa nak bayar duit komisen tu? Okay. So be in power. Sebagai akhirnya, pastikan pinjaman diambil untuk tujuan produktif, pastikan di bawah kemampuan 40% tu ya. And of course pastikan ya rekod kredit yang baik, dan halusinasi is not good. Don't hallucinate when it comes to finances. Never. Money doesn't grow on trees. Okay, so you cannot hallucinate on money. Right? You have to be very, very practical, and you have to write. Kalau pasal duit, anda kena tulis. That's why dari awal tadi pun budget kena tulis, analisa pun kena tulis. Ya, so anda kena tulis semuanya. If you don't write, you will never see. And so that's the thing we say hallucination to not good. Yeah. And then at the end, yeah, thank you from AKPK. I think I'm on time, right? Untuk kita ke sesi soal menjawab, right now? Ya, betul-betul Puan Malam. Jadi Fahana akan bantu untuk masukkan soalan, ajukan soalan kepada Puan Malam. Bersedia kan? Okay, I saw the first thing is conversion fee. Conversion fee ni selalunya is bila kita beli in credit card, bila kita beli barang from overseas, other currencies. So dia ada their conversion fees of the currency conversion fees. So berapa dia charge, kita kena tengok. Kenapa dia charge? Itu saya tak boleh jawab lah. Dia ada regulation dia. Tapi normally when it involves foreign currency change lah. That's what I know. Okay. And I hope saya menjawab soalan tu. Okay. Kita sebagai penjamin kepada pinjaman saudara. Oh, okay. Good question. Penjamin sekarang ni tidak ditunjuk di SIKRIS dah. Tak ada. Di SIKRIS takkan nampak apa-apa. Okay. So memang ada a few, dulu awal-awal memang ada, tapi after that a few years diorang dah kurangkan. Ya. So bila diorang dah kurangkan SIKRIS ni, dah tak ada. Tetapi sekiranya pinjaman tu diambil, di guarantor tu katakanlah peminjam tu tidak bayar, ya, tidak bayar, dan bank institusi kewangan mengambil tindakan undang-undang. Jika mengambil tindakan undang-undang ke atas peminjam dan penjamin, so nama ni sekarang ni akan di-capture dalam SITOS. Okay, sebab SIKRIS tadi saya tunjukkan, SIKRIS tadi dia hanya tunjuk rekod bayaran kita. Okay. Cantik tak rekod bayaran setiap bulan tu, ada masuk bayaran tak setiap bulan tu dia tunjuk. Okay. Tetapi SITOS pula, SITOS ni dia satu database, dia akan kumpul maklumat. Okay, dia kumpul maklumat SIKRIS. Lepas tu dia kumpul maklumat daripada mahkamah juga. So katakan ada tindakan undang-undang diambil ke atas orang ni, tuntutan disebabkan adalah syarikat ke bank ke atau peminjam wang berlesen lain yang tengah buat tuntutan duit membayar kepada peminjam ni. So tuntutan rekod kes tu, court case tu akan masuk dalam SITOS. So bila masuk dalam SITOS, so, sebab tu bila institusi kewangan nak bagi pinjaman, dia memang akan check dua. Dia akan check SIKRIS, dia akan check SITOS. So bila dia lihat ada tindakan mahkamah ke atas orang ni, dia confirm takkan luluskan pinjaman baru. So isu penjamin ni selalu sangkut dekat sana disebabkan institusi kewangan tengah ambil tindakan ke mahkamah ke atas mereka ni. Okay, and that is why dia jadi macam tu. Okay, so penjamin, saya boleh tak saya continue balik dengan soalan Cikgu Aiching sebab dia continue dekat sana. Kalau saudara bankrupt, kita penjamin perlu bayar. SIKRIS tak nampak
cikgu, tapi kat CITOS cikgu tak akan sangkut. Cikgu akan sangkut dekat CITOS. Ya. So jadi kita kena berhati-hati dekat sini. CRIS memang takkan nampak. Isu penjamin langsung tidak ternampak dalam CRIS. Ya. Hanya CITOS yang ramai yang sangkut is in CITOS, sorry. Okay. And so we have to be careful. And sekarang ni, the new act, I think 2017 ke bila, Bankruptcy Act dah kata kita tidak boleh membawa, we cannot take bankruptcy action lah. Kita tak boleh ambil bankruptcy action ke atas penjamin. Okay, so bank tidak boleh membawa penjamin kepada social guarantor lah, not business guarantor lain ya, tapi social guarantor. Social guarantor macam ni lah yang kita lah has individual yang socially guarantor untuk saudara, untuk keluarga dan sebagainya. Okay. So tidak boleh dibawa kepada kebangkrupan, tetapi tindakan undang-undang masih boleh ambil. So memang nama dia akan sangkut. So yang menjadi isu dia ialah bila diorang nak ambil pinjaman barulah, dia akan sangkut. So bila dia nak ambil pinjaman baru di bank, dia akan sangkut. Itulah yang jadinya isu. Ya, so be careful lah. So that's why we always say check on the CITOS and CRIS sebelum ambil apa-apa pinjaman. Okay, so are we good with that? Okay, the next question. Sekejap, I want to show another slide. Yeah. Yeah, sorry, I just opening the other slides. Okay, sebab I noticed that many of you all are asking question about the investments. Okay. So this is like in detail a bit lah, tapi sorry it's in English ya. In detail a bit dengan apa jenis funds yang kita ada, ya. And we like macam yang saya bagi tahu tadi lah, FD tu fixed deposit berapa rate dia. Tapi sorry ya, rate ni ialah rate sebelum BR turun ya. So now it's very low ya, it's 1 to something percent aja. So that is the rate. Lepas tu kita ada bonds. Bonds also you can go through bursa ya to purchase bonds. It's a fixed income investment. Yang investor loans money to entity, dia macam kita beli bond, tapi bond ni selalu untuk tempoh masa yang panjang. You kind of the company bila dia perlukan duit, they will release that I'm selling this bond. So kita beli bond to for that company as like an entity to the company ya. And then it will take a long, it is orang nak cakap apa, it's a long term lah, long term punya ya. Lepas tu kita ada unit trust macam yang saya cerita tadi, ya. And then we have REITs. REITs is another way juga. Kita tak nak beli property yang besar. Kita tak nak beli property sebab it's a property dan komitmen tinggi dan sebagainya. Kita boleh juga beli real estate investment trust funds ni, REITs, ya. REITs, it's kita beli share dalam the property tu. So yang ni pun kita boleh trade dekat bursa, ya. Lepas tu of course kita ada stock, shares. Kat sini juga you can warrant. And selalu warrant ni dia is an instrument yang you don't get dividend, you don't get bonus, tetapi you will get the katakan you don't get like yearly bonus dividend semua. You akan beli warrant ni dan bila dia dah mature, you boleh tukar kepada share. So you like
up hand you beli juga awal-awal, ya. And then you have stock, shares, ya. And then of course gold, silver, precious metals. Nah, ini high, very diverse, ya. Lepas tu kita ada cryptocurrencies, peer-to-peer, ini company-company yang ada, yang kita boleh tengok platform dia, equity crowdfunding. So currently memang these are the investment era baru lah, era baru, and it's growing lah. So there is a lot, macam kalau kita tak pandai, we can use platform like nanti ada dengan Security Commission juga kan, sharing juga. They have this Stashaway apps that actually help us untuk buat investment juga. You know, Stashaway dia tolong. So sekarang ni banyak on the app. So do ask a lot from, saya bagi hint je dulu. Nanti I want to keep the thing. Do ask a lot from Security Commission because dia pun akan ada dia punya apa orang cakap, invest smart fair dia nanti, ya, in a short period of time in October nanti, ya. Okay. Ya, betul tu Puan Nimala. Saya rasa untuk satu lagi soalan akhir ya Puan Nimala dari Cikgu Izul. Apa yang dimaksudkan dengan balance transfer yang berkaitan dengan kad kredit tu? Mungkin ramai orang yang ada kad kredit atau ramai orang guna kad kredit, tapi mungkin benda-benda yang macam detail macam ni kadang-kadang orang terlepas faham atau terlepas pandang ataupun tak berapa faham. Jadi kadang-kadang bukan dia yang banyak hutang kan, tapi sebab tak faham benda-benda macam ni. Mungkin Puan Nimala boleh terangkan sikit apa yang dimaksudkan dengan balance transfer yang berkaitan dengan kad kredit ikut soalan Cikgu Izul tu. Okey, dia macam ni, katakan dekat bank A, kita dah pakai sampai RM10,000 ya. Lepas tu tak boleh nak bayar, okay. Bukan tak boleh nak bayar, dia pun boleh bayar, tapi dia nak tengoklah macam mana dia boleh jimat lagi kos pembayaran dia. Okay. Lepas tu ada bank lain dia ada offer buat balance transfer. Maksudnya bila saya transfer daripada bank A ke bank B, saya transfer, dia akan jadi macam bank B dia akan offer lah. Okay. Kad kredit juga ya, kad kredit juga dekat bank B, tapi dia akan offer yang jumlah yang kita transfer ni akan jadi macam fixed repayment fee. So dia bagi kadar yang lebih rendah. Sebab kalau kita lihat kad kredit dia 18% per annum, kan, dia punya kadar bunga. So mungkin dia akan bagi macam maybe okay, you transfer balance dia, saya bagi you dalam 9% aja untuk bayar, and then this too. So sekiranya kita transfer, banyaklah kita jimat daripada kita bayar 18%, kita transfer kat sini, we get to this. So I think that's where Cikgu Izul meant the conversion fee, management fee kat sini. Yes, some banks charge. So kita kena tengok, most of the banks now come up with free on that juga. So kita kena tahu, okay, kat sini there is some catch ya, ada some catch sometimes ya. Kita kena tengok, check dengan bank yang kita transfer kepada tu, check dengan dia, kalau saya bayar lebih, adakah saya akan dikenakan penalty. Kalau katakan kita ambil balance transfer, kita ambil program ni untuk 1 tahun. Okey, saya transfer 7,000 daripada sini kepada sini. Dan 7,000 ni memang dia bagi hari tu structure dia bayar dalam 1 tahun, kita bayar bulanan. Katakan kalau saya ada duit lebih dan saya nak bayar lebih awal dan saya nak tutup, adakah saya akan dikenakan penalty? Ya, dan sebagainya, saya kena periksa. Lepas tu, apakah yuran untuk kad baru ni? Adakah yuran tahunan masuk? Adakah ni dan sebagainya? Another mistake yang selalu orang buat ialah selalunya kita tak boleh transfer 100%. So selalunya bank 70%, 90% baru. So katakan 7,000 dah ditransfer kat sini, 3,000 ada lagi kat sini. Kad ini boleh dipakai lagi, kad bank A boleh dipakai lagi, kad bank B pun boleh dipakai lagi. So indirectly kalau kita tak disiplin, kita dalam kategori yang selalu cemas, kita akan selalu cemas menggunakan kad ni, and then kita akan tambah balik hutang dia. So my advice is, kalau nak buat balance transfer, nak kurangkan kos dan sebagainya, buang kad yang lagi satu. Tak apa, yang tu you terminate, you bayar je baki dia tu bulan-bulan. Kat sini kalau nak jimat kos, nak bayar, just maintain satu kad. Advice kami selalunya satu kad cukup. Selalunya yang balance transfer ni kita boleh kumpulkan. Itu je bahaya je. Ya. Tapi if you really read the condition, sometimes dia boleh membantu untuk mengurangkan kos
dan anda boleh jimat dari segi pembayaran. Cuma kena periksa kepada klausa dia lah, ada penalti ke, ada tak charge tambahan lain ke, yuran tahunan macam mana dan sebagainya. Yang tu anda kena periksa. Mungkin Puan Nimala boleh terangkan lebih lanjut sikit. Tadi Puan Nimala cakap tentang penalti kalau bayar lagi awal. Bukankah kalau hutang ni kalau lagi cepat habiskan lagi bagus? Tapi kenapa agaknya ada bank yang kita nak cepat habis bayar ni tapi dia sebab dia dah kira kos tu untuk 1 tahun. So, kalau kita bayar lebih awal, dia hilang dia punya pendapatan kat sana. So that is the reason. It's all about income lah untuk bank. Even kalau anda ambil pinjaman sewa beli kereta, even rumah pun, dia ada lock-in period. So dalam the first 2 years, mungkin kita tak boleh buat full settlement. Kalau kita buat full settlement, kita akan dikenakan penalty. Dia ada. All the loans ada. Betul-betul juga tu. Bank pun nak kena buat duit juga. Ya. Kami harap respon daripada Puan Nimala tadi dah membantu bagi penerangan bagi pencerahan lah kepada soalan Cikgu Izul tadi. Baik, mungkin komen sikit je Puan Nimala. Ada satu soalan yang kenapa agaknya yang lebih ini selalunya yang banyak terjerat dalam kredit dan hutang. Ada tak orang kata apa, trend yang AKPK nampak over the years? Kenapa agaknya kumpulan yang ni selalu terkenal? Siapa sorry? Yang berpendidikan tertinggi. Sebab kita punya keinginan lebih banyak. We have a very high expectation of life. It's quite normal. It is quite normal kan. Saya bagi contoh kan, Atika sekarang ni duduk kerja sini je, kita biasa dah minum kopi dekat mungkin kedai kopi biasa dan sebagainya. Bila gaji tu naik sikit, orang lain dah ke Starbucks, saya pun lah nak ke Starbucks kan. And then naik lagi. It's not wrong. I mean, we are human. Yeah, cuma that we have to be very careful lah here. So because keinginan kita akan bertambah. It's a normal human nature. The more we will want. Kan? Bila kita dah grow sikit, the more we want. So it's not wrong, cuma mungkin ada akan tanya apa salahnya Puan, saya pun nak bergaya sikit, nak nama saya atas kopi tu kan. There's nothing wrong, cuma we have to, janganlah dia become a habit and then dia kill budget kita. Itu je issue dia. Right? So it's all about simplicity and affordability kat sini. Tapi living in style is not wrong. It's just that kena be below our affordability. Yeah, below our affordability. Betul. Tadi Farhana pun ada kongsi dalam chat tadi. Ada satu perumpamaan yang kita sebenarnya dah tahu daripada dulu lagi. Ukur baju di badan sendiri. Tapi kalau ikut apa Puan Nimala cakap tadi, bawah keupayaan, jangan kata ukur baju tu jangan muat-muat. Ukur saiz kecil lagi daripada badan sendiri. Betul. Supaya kita akan diet kecil lagi. Betul. Kita diet kita punya kewangan dan pengurusan kredit. Baik. Terima kasih banyak Puan Nimala kerana telah jawab bagi respon kepada soalan-soalan cikgu-cikgu kita hari ini, dan terima kasih cikgu-cikgu kerana aktif dan tanya soalan, banyak soalan dekat Puan Nimala hari ini. Sebelum kita tutup sesi masterclass untuk hari ini, kita nak kongsi ada beberapa perkara penting lah. Baik, masterclass terusnya ya, cikgu-cikgu. Minggu depan 28 Ogos, kita akan ada sesi masterclass bersama FWD Takaful dengan tajuk Memahami Takaful dan Perlindungan. Memahami perlindungan dan takaful. Takaful ni apa? Perlindungan ni apa? Jadi kita kena tunggu minggu depan sesi masterclass seterusnya. Kita akan ada juga tadi Puan Nimala ada sebut dengan Suruhanjaya Security ataupun Securities Commission yang pasal pelaburan 4 September dan 18 September. Kalau cikgu minat nak belajar macam mana nak bina app dengan tankable app kita ada dengan Arustat. Jadi cikgu boleh scan QR code ataupun daftar di link yang tersedia. Mungkin Farhana pun boleh bantu saya untuk copy link ni ke bahagian chat. Jadi cikgu boleh, cikgu hari ni boleh terus daftar untuk kita punya sesi masterclass dengan FWD Takaful. Ajak kawan-kawan yang lain ramai-ramai juga join FWD Takaful. Kita kalau boleh, kita nak bagi cikgu-cikgu peluang untuk berinteraksi secara langsung, secara direct dengan master-master daripada industri kewangan macam hari ni dengan Puan Nimala.
Jadi kita boleh dapat semua persoalan kita dapat dijawab. Ya, pastikan cikgu boleh jugalah promote guru celik kewangan tu. Boleh minta kawan-kawan buat tinjauan kompetensi prakhusus dan salah satu modul untuk menjamin slot penyertaan di masterclass. Baik. Untuk hari ini, cikgu boleh isi borang maklum balas. Pautan saya minta Farhana kongsikan di ruangan chat dan cikgu juga boleh scan QR code ini untuk isi borang maklum balas sesi kita hari ini. Okay. Kita akan sediakan sijil penyertaan untuk cikgu, jangan risau. Tapi kita akan hantarkan apabila semua siri masterclass kita tamat. Bila lagi kan nak dapat sijil, kalau cikgu minat nak kumpul sijil ke, ini peluang cikgu. Jadi cikgu isi borang maklum balas, kita terima tu sebagai bukti kehadiran dan juga kita akan guna borang maklum balas cikgu untuk kita create sijil untuk cikgu. Okay? Jadi kongsikan pengalaman cikgu hadir masterclass hari ini dekat media sosial. Cikgu boleh gunakan hashtag Guru Celik Kewangan dan hashtag Masterclass AKPK dan tag kami di Fun for Life dan Arus Academy. Cikgu boleh kongsi di Facebook dan Instagram supaya lebih ramai kawan-kawan cikgu yang tahu tentang masterclass dan Guru Celik Kewangan. Dan kita sama-sama boleh dapat manfaat daripada interaksi kita dengan master-master di industri kewangan. Baik. Sekarang kita nak ambil gambar ramai-ramai. Saya minta semua cikgu dan semua peserta dekat sini boleh on video masing-masing. Okay, saya nampak cikgu Gladys tu. Okay, cikgu Margaret, cikgu Aicheng, hai. Nampak cikgu Mazrina. Baik, kita tunggu beberapa orang cikgu lagi. Cikgu Izdiani situ, baik. Hai Cikgu Angeline. Alright, Cikgu Monica, Cikgu Hadijah dah ada, baik. Cikgu Tianyi, okey. Cikgu Lau Kong Hong, right. Cikgu Izol, right. Cikgu Zamri, Mir Intan, Cikgu Paramiswaran, Cikgu Ibrahim dengan Cikgu Farhana boleh on video. Bersama-sama dengan kita hari ini juga ada rakan strategik Arus Academy dari FWD Takaful. Ni master kita minggu depan awal-awal dah join kita dah. Okey. Baik. Saya rasa yang lain mungkin okey, Cikgu Zamri masih. Oh, comel filter Cikgu Tianyi tadi. TV pula. Hai. Okey. Farhana, sedia? Right. Okay, ready everyone? 1, 2, 3. Okay, lagi satu buat freestyle pula. 1, 2, 3. Okay. Okey, terima kasih banyak cikgu-cikgu. Kami harap cikgu-cikgu akan join masterclass seterusnya. Masterclass ketiga kita dengan FWD Takaful minggu depan, hari Sabtu masa yang sama, 28 Ogos minggu depan. Jangan lupa daftar awal-awal, kongsikan pada rakan-rakan di sekolah dan rakan-rakan lain juga. Kami di Arus Academy di Fun for Life Guru mengucapkan setinggi-tinggi terima kasih atas penyertaan cikgu hari ini. Aktif cikgu-cikgu, banyak soalan yang ditanya kepada Puan Nimala dan kami juga nak ucapkan terima kasih kepada Puan Nimala dari AKPK kerana sudi berkongsi tentang pengurusan kredit dan kewangan pada hari ini. Jangan lupa isi borang maklum balas ya cikgu. Sebarang soalan boleh ditanyakan di Telegram Kelab Celik Wang dan juga di email Guru Celik Kewangan @arusacademy.org.my. Kalau tak ada apa-apa lagi, kami ucapkan terima kasih sekali lagi dan selamat berhujung minggu. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih cikgu. Atika, borang tak boleh isi. Borang tak boleh isi? Ya. Sekejap ya.